السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أنتم معنا في المادة أصول الدين للسنة الأولى تحت الموضوع التغلب في الشدائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Sekarang kita tengok kepada terjemahan ayat ini 153 dan 154. Kita akan lihat satu-satu kalimah. Mana Ustaz tak ikut seperti teks yang tercatat di situlah, sebab nak bagi kamu faham makna satu-satu kalimah. Baik, kita tengok yang pertama, ya ayyuha, wahai, alladzina, orang yang, amanu, beriman, ista'inu, mohon pertolongan, bis-sabri, dengan kesabaran, was-salah, dan solat, inna, sesungguhnya, Allah, ma'a, bersama, as-sabirin, orang-orang yang sabar, wa, dan, la, tidak, taqulu, kamu kata, liman, li tu kepada man, sesiapa, yuqtalu, yang mati, fi, pada, sabili, jalan Allah, amwat, mereka itu benar-benar mati, bal, bahkan, ahyaun, mereka hidup, bahkan hidup, walakin, dan tetapi, la, tidak, tash'urun, kamu sedar. Kita yang masih hidup tidak sedar bahawa orang yang mati fi sabilillah sebenarnya mereka hidup. Kerana itu kita pernah terdengar orang yang digali semula kubur yang mereka itu mati syahid, kukunya panjang, rambutnya panjang, seperti tidur sahaja. Mereka itu tidak mati, bahkan mereka mendapat nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Tadi dah Ustaz bacakan kepada kamu ayat Al-Quran yang menjadi dasar kepada tajuk ini, daripada surah Al-Baqarah, dan sekarang ini tajuknya ialah At-taghallubu 'ala syada'id. At-taghallubu 'ala syada'id. Cuba kamu ulang Ustaz sebut tajuk ini. At-taghallub itu maksudnya mengatasi, mengalahkan. 'Ala syada'id, kesusahan, kesukaran, bala bencana dan sebagainya. Jadi nak abang sini bagaimana kita nak mengatasi ataupun menangani masalah, dugaan, cabaran, kesusahan dan kesukaran. Baik, kita lihat kepada ma'anil kalimat al-mukhtarah. Pastikan kamu lihat kepada tafsir, apakah makna ataupun terjemahan ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Kita tengok yang ke ma'anil kalimat al-mukhtarah. Ista'inu, al-isti'anatu. Al-isti'anatu maknanya memohon pertolongan. Talabul ma'unati, meminta pertolongan, wal qudrah, dan juga daya, upaya, kuasa, tenaga, alal qawli awil amal, dalam kita nak menyatakan sesuatu ataupun kita nak beramal. Kemudian as-sabirin, itu as-sabru. As-sabru hamlun nafsi, menanggung diri ataupun kita kata menahan diri, alal makruh, atas sesuatu yang tak disukai. Maknanya kita sabar. Bila kita ada sesuatu yang kita tak suka, kita bersabar. Kemudian tash'urun, asy'ur. Syu'ur ni maknanya perasaan. Al-ihsas bisyai',
perasaan kepada sesuatu. Contohnya sesuatu yang berlaku menyebabkan kita sedih. Sedih itu adalah ihsas, perasaan. Kita gembira tengok sesuatu, gembira itu adalah perasaan. Dengan sesuatu, maknanya manusia ini mempunyai perasaan. Okay, itu ma'anil kalimat al-mukhtarah. Al-an sanashrah al-ayah syarhan ijmalan. Maknanya sekarang ni kita akan mensyarahkan ayat ini secara ringkas. Yang pertama kita lihat amarallahu ta'ala bil isti'anati bis salati li'annaha imaduddin wa hiya silatun bainal 'abdi wa rabbih. Maksudnya Allah menyuruh, amara tu Allah suruh. Allah menyuruh bil isti'anati, dengan kita memohon pertolongan dengan solat, kerana solat itu imaduddin. Solat itu ialah tiang agama. Wahia, dan solat itu silatun, hubungan, adalah tali hubungan. Silatun, yang menyambung, bainal abdi, di antara hamba, wa rabbihi, dan Tuhannya. Ini bermaksud solat itu tiang agama yang menghubungkan kita sebagai hamba ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thaniyan, kedua, wa amara aidan, Allah Ta'ala juga menyuruh, memerintahkan al-mu'minina, orang yang beriman, bil isti'anati, dengan memohon pertolongan, ala umurihim ad-dunyawiyah, di atas segala urusan mereka, di atas segala urusan keduniaan mereka. Dunyawiyah tu dunia, umur itu perkara-perkara ataupun urusan-urusan, hum itu ialah mereka. Wa habsin nafsi, dan menahan diri. Wa habsi, menahan, an-nafs, diri. Wa kaffiha, dan menahan dia, menahan dirinya, amma takrah, daripada sesuatu yang dia tak suka ataupun dia benci. Al-an sanatakallam an sabab nuzul al-ayah. Kita akan berbincang tentang sebab nuzul ayat yang ke-154, mi'ah wa arba'ah wa khamsun. Nanti kamu akan belajar lah macam mana nak sebut dalam lughah Arabiah ataupun lam. Baik, sababun nuzulil ayah ni bermaksud sebab turun ayat. Ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada sebab nuzul. Ada yang dia tak turun saja-saja, berlaku peristiwa tertentu yang turun ayat, yang menyebabkan turun ayat tersebut. Maka di sini kita tengok apakah sebab turun ayat yang ke-154, wala taqulu itu tadi. Yang pertama, nazalat fi qatl Badar. Maknanya turun ayat ini berkenaan peristiwa terbunuhnya sahabat Nabi di dalam peperangan Badar. Badar itu nama peperangan yang berlaku pada tahun 2 Hijrah. Wa kanu arba'ata asyara rajulan. Mereka itu ada seramai 14 orang lelaki ataupun sahabat Nabi yang terbunuh di dalam peperangan Badar tersebut. Fi qatl Badar, ya. Minhum samaniyah minal ansar. Di kalangan 14 orang tadi ni ada 8 orang, samaniyah 8 orang, minal ansar, daripada kaum Ansar. Maknanya mereka yang menetap, yang penduduk asal kota Madinah Munawwarah. Wa sittatun, dan ada 6 orang, ada 6 minal muhajirin, daripada kalangan, dalam kalangan muhajirin. Muhajirin ni maknanya yang pergi berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, min Makkah disebut, daripada Mekah. Jadi
ada 8 orang daripada kaum Ansar dan ada 6 orang daripada Muhajirin, menjadikan ia seramai 14 orang yang mati syahid dalam peperangan Badar pada tahun kedua Hijrah. Kemudian kita tengok yang kedua, anzalallahu hadhil ayah. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini ayat lah kalau dia punya terbalik punya bahasa kan. Li'anna an-nasa, kerana manusia, kanu yaquluna, manusia orang ramai, jadi orang yang tak tahu, yaquluna menyatakan lirrajuli yaqtulu fi sabilillah, kepada tentera ataupun lelaki ataupun sahabat Nabi ketika itu pergi berjuang ke jalan Allah. Maksudnya di sini perang Badar lah. Mata fulanun, telah mati seseorang itu, telah mati dia itu. Wa dhahaba anhu, dan hilanglah daripada dia na'imud dunya, kesenangan kenikmatan dunia, waladzatuha, dan juga kelazatannya. Orang yang tak tahu, lebih-lebih lagi orang yang tidak beriman, dia berkata lagu tu, sia-sialah orang yang pergi perang kemudian mati dalam peperangan tersebut. Jadi dia hilanglah nikmat dunia, pergi bunuh diri, apa lebih kurang macam itulah. Padahal tidak sebegitu. Walaupun nampak mereka itu mati di dunia, tapi sebenarnya mereka hidup, mereka memperolehi kelazatan, kenikmatan yang tidak kita ketahui dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kata bukan mungkin, pastinya orang yang syahid fi sabilillah Allah Taala terima dia, maka sebenarnya dia lebih mendapat kenikmatan yang berganda-ganda daripada kita yang masih hidup ini. Ada di sana banyak hadis, antaranya mafhum menyatakan bahawa alam barzah itu diumpamakan sebagai Rawdatun min Riyadul Jinan, satu taman daripada taman syurga bagi orang yang beriman dan beramal soleh ketika hayatnya di dunia. Dan jika sebaliknya dia menjadi orang yang ingkar dan tak mau beriman, maka dia kuburnya itu akan menjadi satu wadi ataupun lembah daripada lembah api neraka. Maka begitulah keadaan orang yang syahid fi sabilillah, yang kita tidak tahu nikmat yang dikurniakan kepada mereka terlalu hebat, terlalu banyak. Dia umpama muqaddimah nikmat sebelum kita mendapat nikmat yang Allah sediakan di dalam syurga nanti, insya-Allah. Amin ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Alhamdulillah, kita masuk ke tajuk seterusnya, kaifiyatu al-isti'anati billah. Kaedah ataupun bagaimana kita nak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Awalan al-isti'anatu bis-salah. Yang pertama, kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kita solat. Kerana apa? Ummul ibadat. Solat itu adalah ibu segala ibadat. Dalam solat itu ada zikir, dalam solat itu ada bacaan Al-Quran, dalam solat itu ada pergerakan, dalam solat itu ada yang macam-macam. Jadi dia menjadi ummul ibadat, ibu kepada ibadat. Wahya tariqus silati billah, iaitu jalan untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Thaniyan al-isti'anatu bis-sabri, memohon pertolongan Allah SWT dengan kita bersabar, dengan kesabaran. Yuqawi, kerana yuqawi, dia akan menguatkan kita ala tahammulil masyaqqah, ke atas menanggung, menguatkan kita dalam kita nak menanggung kesusahan, kesukaran yang ada, yang terjadi kepada kita. Tahammulil masyaqqah wathabat, dan kita tetap teguh pendirian alal masaib, di atas segala musibah yang melanda kita. Macam COVID-19, kita bersabar, tolong dengan cara mana? Dengan kita bersabar kita duduk di rumah, dengan kita tak berjalan ke mana-mana dan sebagainya. Itu salah satu cara yang terbaik untuk kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah al-isti'anatu bid-du'a.
kita memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berdoa dan kita memperbanyakkan doa tersebut. Kerana doa itu disebut dalam hadis mukhul ibadah, otak ibadat. Jadi kita bayangkan kalau seorang tu tak ada otak, maka dia bukan orang lah. Kemudian wasilahul mu'min, dalam hadis yang lain menyebutkan bahawa doa silahul mu'min, doa itu adalah senjata orang mukmin. Maka gunakanlah senjata kita, banyakkan kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperkenankan segala doa yang kita doakan. Selesai yang ini, kita akan masuk pula kepada manzilatus syuhada'i indallah, kedudukan para syuhada, orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita manusia ini dan orang beriman sendiri, dia ada kedudukan di sisi Allah Taala. Ada yang dekat dengan Allah, ada yang jauh dengan Allah dan sebagainya. Jadi kita nak tengok kedudukan orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama ialah innal jihada ibadatun, sesungguhnya jihad itu, maknanya orang yang syahid itu dia berjihad, ibadah. Jihad itu menjadi satu ibadat, tusilu ila maqamil qurbi, yang menyampaikan kita kepada kedudukan yang dekat, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sanian wa inna lisyahidi, dan sesungguhnya kepada syuhada. Syahid ni maknanya orang yang mati perang menegakkan agama Allah. Manzilatan, satu kedudukan, azimatan, yang hebat, yang tinggi, indallah, di sisi Allah Ta'ala. Alif haitsu wasala ila maqamil liqa, maknanya dia haitsu, sekiranya dia sampai kepada kiranya dia ni, orang yang syahid ni sampai kepada maqam al-liqa, maqam pertemuan. Pertemuan apa? Iaitu liqa'ullah, liqa'illah, dia bertemu dengan Allah, liyabqa indahu, untuk dia kekal di sisi Allah, indahu, di sisi Allah, wa yarzuqu min rizqih, dan dia, Allah SWT memberikan rezeki daripada rezeki kurniaannya kepada orang yang syahid fi sabilillah. Maknanya rezeki itu pun adalah rezeki yang terbaik lah. Ba haitsu yabi'ul mu'minuna, kerana apa? Orang syahid ni dia kedudukan dia tinggi si Allah Ta'ala. Dia ni sebagai dia seumpama yabi'ul mu'min, menjual orang beriman. Maknanya orang beriman itu menjual arwahahum, roh mereka, liyashtarul jannah, untuk membeli syurga. Liyashtaru, membeli jannah, syurga. Lianna syabbahal Quran, kerana Al-Quran itu mengumpamakan, menyamakan, syabbaha, mengumpamakan, menyamakan al-jihadu, jihad tu, bitijarah, dengan perniagaan. Sama jihad tu. Jadi macam mana yang dikatakan sama antara jihad dan juga perniagaan? Kita berniaga. Kalau berniaga maknanya kita bagi kad peniaga tersebut. Kalau kita nak jual, kita jual dan kita akan dapat sesuatu lah. Jadi pertukaran tu. Jadi yang ni kita nak tukar apa? Maknanya kita menjual roh kita, diri kita ini kita menjual kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada kita syurga. Itu yang dikatakan dia seumpama perniagaan, berjihad ini. Kita jual diri kita kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan kepada kita syurganya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Baik, kita lihat pula syuhada fi ghazwati Badr. Kita lihat syuhada maknanya orang yang mati syahid, sahabat yang kita sebut 14 orang tadi yang mati syahid fi ghazwati Badr, dalam peperangan Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijrah. Baik, kita tengok daripada dalam kalangan muhajirin ada berapa tadi kita sebut? Ada 6 orang. Siapa mereka? Ubaidah bin Al-Harith, Umair bin Abi Waqqas, Dhul Shimalain bin Abdi Amr, Aqil bin Al-Bukair Al-Layth,
Mihja' Maula Umar bin Al-Khattab, Safwan bin Bayda. Ini 6 orang daripada kalangan muhajirin. Kemudian Al-Ansar, daripada kalangan Ansar tadi kita sebut ada 8 orang yang syahid, gugur syahid fi sabilillah. Pertama Sa'ad bin Khaythamah, Thani Mubashir bin Abd al-Munzir, الثالث يزيد بن الحارث، عمير بن الحمام، رافع بن المعلى، حارثة بن سراقة، عوف بن الحارث، Muawidh bin Al-Harith. Ini 14 orang yang sahabat yang syahid pada peperangan Badar. Jika di sebelah puak kafir musyrikin, mereka 70 orang yang terbunuh. Jadi kita sikitlah, mereka banyak, tapi tak disebutkanlah di sini ya. Baik, ini maklumat tambahan daripada ustaz sendiri. Kemudian ma yu'khadhu minal ayatain, apa yang kita boleh ambil manfaat atau faedah ataupun pengajarannya daripada 2 ayat yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, awalan fadilatus sabri wal amru bihi, kelebihan sabar dan suruhan untuk kita bersabar dengannya. Suruhan kita bersabar, wal amru bihi, dan suruhan perintah kita untuk kita bersabar. Sabar itu tangga kejayaan sebenarnya. Thaniyan fadlu syuhada'i ala ghairihim. Dalam ayat ini nak menyebutkan kepada kita fadlu, kelebihan asyuhada, orang yang mati syahid, ala ghairihim, atas orang yang lain yang tidak mati syahid. Maka disebab itu ada orang yang sangat menginginkan mati syahid. Para sahabat menginginkan mati syahid kerana ada kelebihan yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thalithan izharu ma alaihi al-mumtahinu min quwwatin aw dha'fin, menjelaskan, menzahirkan, menampakkan apa yang ke atasnya orang yang diuji itu. Menjelaskan orang, menampakkan seseorang yang diuji itu min quwwatin aw dha'fin, sama ada dia kuat ataupun dia lemah. Makna di sini seseorang yang kuat dia akan bersabar, dan apabila dia bersabar, waktu itulah maknanya dia kuat. Kalau lemah, dia tidak tahan sabar dan dia tak boleh tetap pendirian dia menjadi orang yang hilang semangat, mudah putus asa dan sebagainya. Alhamdulillah, selesai hingga di sini saja untuk ad-darsul awal dalam bab tafsir yang bertajuk At-Taghallub 'ala Syada'id. Wallahu a'lamu bis-shawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.